Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Soal Rakyat bersama saya, Azaria Tagaya. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada waktu ini dan hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan kanak-kanak. Baik, kanak-kanak adalah sebahagian daripada masyarakat yang amat penting yang menjadi aset kepada negara dan adalah penyambung nadi pembangunan negara pada masa hadapan. Dan jumlah kanak-kanak pada tahun ini dianggarkan 9.13 juta, iaitu meliputi 27.4% daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia sebanyak 33.38 juta orang. Hari ini Soal Rakyat akan memperincikan beberapa aspek berkenaan hala tuju kerajaan dalam menangani isu serta pembangunan kanak-kanak. Bersama saya ketika ini Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, baik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan Soal Rakyat pada hari ini. Terima kasih menjemput saya juga. Ya, terima kasih. Dan selain dengan YB Menteri sendiri, kita juga akan bersama dengan dua lagi tetamu sebentar saja lagi, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Strategik KPWKM, Encik Chua Chun Hua, dan juga Pengarah Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak, Dr. Sofian Ibrahim, yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi dalam Soal Rakyat. Tapi sebelum itu kita terus saja bersama dengan Yang Berhormat Menteri. Kita nak buka bicara pada petang ni, Datuk Seri, berkenaan dengan isu kanak-kanak ini. Mungkin untuk kita buka gelanggang perbincangan, Pak kata orang, kita nak Datuk Seri terangkan sedikit apa sebenarnya yang menjadi fokus utama kerajaan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak bila kita sebut tentang isu kanak-kanak dan apa sebenarnya hala tuju KPWKM dalam menangani isu berkaitan dengan kanak-kanak di Malaysia ni, Datuk Seri. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita bercakap mengenai hala tuju kita, ada baik kita melihat kepada keseluruhan keperluan untuk kita menangani isu kanak-kanak ini. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita mahu memastikan agar 4 prinsip utama hak kanak-kanak, iaitu kelangsungan hidup mereka dari segi perlindungan, perkembangan serta penyertaan kanak-kanak terjamin selaras dengan apa yang dikatakan obligasi Malaysia sebagai negara pihak kepada Convention mengenai hak kanak-kanak, Convention on the Rights of the Children. Ini di bawah CRC, ini peringkat antarabangsa. Jadi sebab itu sebagai kerajaan kita perlu merancang dan juga perlu melihat kepada apa yang perlu kita lakukan. Dan kita bukan hanya nak melakukan sesuatu, tetapi ini dari sudut kemanusiaan dan juga menjadi satu tanggungjawab dan keprihatinan kita sebagai kerajaan. Semua kanak-kanak ini adalah kanak-kanak kita, anak-anak kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Dan baru-baru ini saya belum sampai setahun kan ke situ dekat kementerian, dan dari hari pertama sudah melihat beberapa kes yang orang rujuk pada kita. Jadi menjadi kerisauan dan juga menjadi risau itu tidak dapat diberhenti di situ saja. Kita perlu melakukan sesuatu. Apa yang perlu kita lakukan? Maka kita melihat kepada keseluruhan dasar yang ada yang di dalam kerajaan melalui kementerian kita, keseluruhan dasar kita, apalagi keadaan di dalam kementerian. Jadi selama ini apa yang melibatkan kanak-kanak ianya semua di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat ini banyak. Kita melibatkan OKU, kita ada warga tua, kita ada warga emas, ada juga mereka yang di bawah institusi kita, termasuk kanak-kanak. Jadi tidak menentu dari segi fokusnya, tidak. Jadi maka sebab itu saya mencadangkan supaya kita tubuhkanlah sebuah jabatan pembangunan kanak-kanak. Sebelum itu kita kata jabatan kanak-kanak lah. Tapi selepas itu sudah dibincang bersama, kita bersetuju supaya ia menjadi satu jabatan pembangunan kanak-kanak. Kenapa yang perlu kita lakukan? Kenapa kita nak adakan jabatan pembangunan kanak-kanak ini? Sebab kita tahu selama ini Jabatan Kebajikan Masyarakat ini kena membuat semua kerja. Kalau ada banjir, dia juga, kebakaran dia juga, anak kena berdera dia juga, anak kena buang dia juga. Jadi tidak ada yang khusus menangani jabatan pembangunan kanak-kanak khas untuk kanak-kanak saja. Jadi sebab itu kita memohon dan dah diluluskan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini pada 1 September yang lepas, dan di situlah kita merancang lagi. Sebab walaupun kita telah merancang untuk kita nak fokus sebagai kanak-kanak ini, Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini diuruskan oleh pegawai-pegawai hanya yang menyusun atur mengenai
kanak-kanak, tetapi dia tidak dapat, orang kata it cannot happen overnight. Okay? Dia perlu dirancang secara menyeluruh dan dalam jangka masa panjang. Berapa ramai kita punya kita punya pegawai, dan tadi statistik pun kita dapat tahu dari segi keseluruhan kes penderaan dan berapa banyak melibatkan kanak-kanak dalam 5 tahun. Ada berapa orang kanak-kanak yang terlibat, berapa orang yang yang kes-kes yang lain yang melibatkan kanak-kanak semuanya. Tapi kita perlu mengatur jabatan ini secara teratur, sebab ianya tidak dapat dibuat satu perancangan itu Jabatan Pengurusan Kanak-kanak, tetapi oleh kerana masa ini Jabatan Pengurusan Kanak-kanak ini masih berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana undang-undang. Undang-undang dia punya ketua pengarah adalah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi apabila kita rancangkan berapa pegawai yang perlu kita rekrut dan dalam setahun berapa peruntukannya, ini perlu kita bincang bersama, dan secara menyeluruhnya lah masih lagi kita belum dapat menyelesai secara menyeluruhnya. Ia tidak dapat berdiri sebagai satu jabatan by itself, masih lagi sehingga tahun 2026. Kerana apa? Kerana banyak lagi undang-undang yang berkaitan yang perlu kita pindah. Jadi inilah menjadi fokus kita supaya kita ada satu pengujudan satu jabatan yang khusus menangani hal kanak-kanak ini, supaya mereka ini dapat kita tangani dengan cara yang lebih cekap lagi. Bukan kita kata sekarang ini tak cekap, tetapi kerana pengurusannya melibatkan pelbagai. Dan pegawai terpaksa membuat banyak kerja tidak teratur, bukan hanya untuk kanak-kanak, orang tua dia jaga juga, banjir dia jaga juga, semuanya. Jadi itu masih dalam proses. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Saya tersentuh dengan apa yang Datuk Seri sebut tadi, bahawa kanak-kanak ini sebenarnya berkaitan dengan semua orang. Tak kiralah kepada penonton kita ni, tak kiralah sama ada anda adalah seorang ibu, seorang bapa, mungkin anda tidak ada anak sekalipun, tetapi anak-anak akan menjadi pemimpin kita pada masa hadapan. Kita ada anak buah, kita ada rakan-rakan, kita mungkin adalah kakak, abang, ibu saudara, bapa saudara kepada kanak-kanak. Dan bila kita melihat berita dan kita lihat berita tentang kes-kes penderaan yang kadang-kadang dilakukan oleh ahli keluarga sendiri, kadang-kadang oleh penjaga, kadang-kadang orang yang tidak ada kaitan dengan keluarga itu sendiri, itu adalah sangat menyentuh bagi setiap rakyat Malaysia. Saya rasa jadi semua rakyat Malaysia terkesan dengan isu kanak-kanak ni. Apa agaknya mekanisme yang dilaksanakan oleh kementerian sendiri untuk kita nak menangani isu penderaan kanak-kanak ini yang kita lihat sekarang ni semakin meruncing, semakin banyak kes kita lihat dalam berita. Memang betul. Terima kasih kerana ini menjadi satu soalan yang sentiasa saya terima dalam handphone, banyak yang kita terima. Jadi sebagai kementerian yang bertanggungjawab ini, maka kita perlu memikir. Tadi saya bercakap mengenai penubuhan Jabatan Pengurusan Kanak-kanak, tetapi kita ada juga undang-undang yang perlu kita lakukan. Kita ada juga advokasi yang perlu kita lakukan untuk membantu kanak-kanak. Dan betul yang dikatakan, kalau anak itu didera oleh macam kami, kalau ada taska di bawah jagaan kita, agak mudah untuk kita mengambil tindakan. Kalau taska itu swasta, kita boleh ambil tindakan untuk dan kita tutupkan supaya dia tak beroperasi lagi. Tapi kalau dia kes itu, penderaan itu dilakukan oleh ahli keluarga, itu yang amat mencabar bagi kita dan amat menyayat hati apabila kita menerima kes-kes seperti ini. Dan kebanyakannya berlaku yang kita lihat hari ini, yang sukar untuk kita lakukan, kita bertindak adalah kerana ianya dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Maka sebab itu kami perlu ada satu ekosistem yang kita kerjasama dengan pihak yang lain, dan juga perlu ada cara untuk macam mekanisme kita untuk memastikan masyarakat ini tahu apa nak dilakukan. Kalau berlaku perkara seperti ini, kita kalau orang dulu kata menjaga tepi kain orang, tapi hari ini menjaga tepi kain orang untuk begini adalah satu kemestian. Kerana kita tidak mahu anak ini berlaku sesuatu kepada anak-anak ini, maka amat merugikan. Kita bukan saja kita kasihan tapi anak-anak inilah menjadi
pemimpin pada masa hadapan kita, dan mereka ini menjadi harapan negara. Kalau semakin hari semakin berkurangan anak-anak ini lahir ataupun hidup kerana didera, dibunuh, maka kita akan kekurangan, dan inilah apa yang akan memberi kesan ekonomi juga kepada negara kita. Maka sebab itu beberapa mekanisme lain juga kami dalam proses juga meminda Akta Kanak-Kanak untuk mengetatkan lagi hukuman misalnya, tetapi ialah dalam hal itu juga kita nak memikir hukuman itu macam mana. Ada pihak yang mungkin tidak bersetuju, tetapi ini perlu dilakukan hukuman untuk di bawah akta itu. Dan kita ada juga memperkenalkan macam sekarang ini kita ada anti gangguan seksual, akta anti gangguan seksual, di mana kalau melibatkan kanak-kanak, macam mana kita nak edukasikan kepada anak. Sekarang ini bukan sahaja kanak-kanak kita edukasikan, tetapi kepada orang dewasa juga. Baik. Dan kita pergi ke sekolah-sekolah dan kita mengajar anak itu kalau berlaku apa-apa, safe touch, non-safe touch, macam mana, nombor berapa dihubungi. Semua ini kita lakukan sebagai satu tata cara ataupun mekanisme untuk kita memperkenalkan cara-cara untuk kanak-kanak mengetahui apakah hak-hak mereka, dan hak ini juga diperkenalkan waktu program advokasi sekolah, pihak polis, pihak AADK, pihak jabatan dari Jabatan Kebajikan, untuk menerangkan kepada mereka hak mereka. Itu orang kata hak kami adalah hak kanak-kanak, itu adalah hak mereka semua yang perlu kita perkenalkan kepada mereka. Dan apa yang Datuk Seri sebut tadi adalah berkaitan dengan dari segi aspek perundangan, adakah undang-undang dan hukuman yang ada sekarang ini mencukupi. Saya rasa kita akan sentuh isu itu dengan lebih lagi selepas ini, tapi kini tiba masanya untuk kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Soal Rakyat bersama dengan Yang Berhormat Menteri KPWKM Datuk Seri Nancy Shukri akan kembali sebentar saja lagi. Buat masa sekarang, saya rasa usaha kementerian cukup baguslah untuk memastikan kanak-kanak sentiasa selamat. Contohnya baru-baru ni kementerian mencadangkan untuk memastikan kanak-kanak sampai ke taska dengan selamatlah. Baru-baru ni memang saya tahu ada beberapa kes yang anak tertinggal dan sebagainya. Ini adalah salah satu inisiatif yang baguslah. Yang saya boleh cakap is call parents before orang kata timing dia lah, maksudnya selepas timing dia, contoh macam 1 jam selepas time patutnya budak tu datang kan, tapi tak datang. Jadi pihak taska mungkin boleh diwajibkan untuk telefon ibu bapa yang sepatutnya hantar untuk tanya keadaan ataupun kenapa cuti. Itu adalah salah satu orang kata inisiatif yang sangat bagus lah. Usaha kementerian sekarang ni kita pastikan akta yang dibina untuk kanak-kanak itu terus diperkukuhkan dan dipalusi mengikut zaman dia. Okey, kalau kanak-kanak tu dulu caranya berbeza, sekarang berbeza. So akta itu perlu dikukuhkan. Yang keduanya iaitu kita perlu memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang membangunkan potensi kanak-kanak melalui program-program dari belah pihak kementerian lah. Masih lagi bersama dengan kami dalam Soal Rakyat, kali ini membincangkan tentang isu berkaitan dengan kanak-kanak bersama dengan Yang Berhormat Menteri sendiri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Baik Datuk Seri, kalau tadi kita dah memperincikan sedikit apa antara isu-isu yang melibatkan kanak-kanak di Malaysia ini, dan Datuk Seri ada sebut tentang dari segi aspek perundangan. Soalannya, adakah hukuman yang ada sekarang ini mencukupi, dan kalau ada perlu dilakukan, apa penambahbaikan yang perlu kita lihat? Ya, kita ada beberapa undang-undang. Pertama, kita ada Akta Kanak-Kanak 2001. Pertama itu, inilah yang kita nak pindahkan daripada di mana ada kita nak pindah di bawah Seksyen 31, iaitu peningkatan tempoh maksimum pemenjaraan daripada 10 tahun nak ditambahkan kepada 20 tahun, dan bayaran denda pun tidak melebihi RM50,000, dan juga ada Perintah Khidmat Masyarakat Community Service Order. Ini salah satu daripadanya. Sama ada dicukup ke tak itu agak subjektif. Dan kedua, kita ada juga Akta Kesalahan
kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Ini juga merupakan salah satu daripada section di bawah section 15A, capital A, di mana hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi RM50,000. Dan kita nak menguatkan lagi hukuman di bawah undang-undang ini. Dan kita ada juga Akta Pusat Jagaan Kanak-kanak ini. Pusat Jagaan tahun 1993, di mana pusat jagaan ini untuk kumpulan sasar kita di bawah KP dan JKM termasuk kanak-kanak lah, dan dikawal selia oleh JKM selepas pembentukan di bawah Akta Pusat Jagaan Kanak-kanak, Akta Pusat Jagaan 1993, di mana ianya digubal bagi mendaftar, mengawal serta memeriksa pusat-pusat jagaan supaya kebajikan kesejahteraan mereka dan keselamatan penghuni di pusat berkenaan terjamin. Maka di situ kita menguatkuasakan undang-undang yang telah dilaksanakan seperti mensita ataupun kita lakkan atau tutup dan juga mendakwa dan compound, termasuklah task force kita akan bergerak. Kita ada juga jawatan kuasa pegawai-pegawai kita akan turun pergi memeriksa secara mengejut dan itu tidak dimaklumkan. Ini juga kita perketatkan dan kita melakukan pemutihan dan tindakan penguatkuasaan ke atas pusat jagaan yang tidak berdaftar. Jadi banyak lagi yang tidak berdaftar mungkin, tapi ini kita bukan sahaja kerana mereka tidak mahu berdaftar, kadang-kadang mereka tidak dapat mematuhi kehendak di bawah undang-undang, di bawah kementerian yang lain, bukan kita. Jadi ini saya cakap, kita ni bukan sahaja kita saja undang-undangnya yang di bawah bidang kuasa kita, tetapi juga di bawah bidang kuasa kementerian yang lain. Maka sebab itulah kita perlu melihat dari sudut keseluruhannya bagaimana kita dapat menguatkan lagi undang-undang yang ada ini. Baik. Dan baru ini kita ada anti gangguan seksual, tapi ini masih dalam peringkat advokasi. Itu juga boleh melibat kalau ada kanak-kanak bagaimana. Kita ada Sexual Offences Act, macam-macam yang telah kita yang ada disediakan oleh kerajaan supaya kita dapat mengurangkan masalah ataupun cabaran seperti ini yang berlaku kepada kanak-kanak. Jadi semuanya demi untuk melindungi kanak-kanak. Ya, insya-Allah. Baik, Datuk Seri, kita nak juga tahu apa antara pencapaian dalam penyampaian perkhidmatan kanak-kanak dari segi kementerian setakat ini. Oleh kerana dari masa ke semasa kita banyak pembaharuan dan kita kuatkan SOP. Jadi maka kita dapat melihat ramai yang bertanya bagaimana untuk mereka nak mematuhi dari sudut untuk mereka mendaftar supaya cepat dapat menjayakan apa yang mereka hasratkan. Cuma kita bekerjasama dengan pihak kementerian yang lain juga dan kita memberi kerjasama kepada pemohon-pemohon ini supaya mereka dapat memastikan mereka dapat mematuhi apa yang kerajaan nak lakukan. Jadi kita dapat melihat pencapaian itu dapat kita lihat dari segi mereka datang kepada kita bertanya lebih banyak. Itu menunjukkan kesedaran itu ada. Jadi itu kita rasa satu pencapaian juga di mana kita dapat bekerjasama dengan mereka yang memohon ini. Ya, itu satu perkembangan yang baiklah bagi kita. Ya. Baik, Datuk Seri, kita nak tahu juga dari segi Jabatan Pembangunan Kanak-kanak JPKK, di peringkat dasarnya sejauh manakah peranan dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh JPKK ini dalam usaha memperkasakan hak kanak-kanak dan melindungi kanak-kanak di Malaysia? Ya, seperti saya katakan, kita ada fokuskan grup kita untuk khas untuk menjaga hal kanak-kanak. Maka mereka lebih fokus kepada beberapa perkara yang telah kita jadikan pilot project sebelum ini. Kita ada orang yang layak dan sesuai. Misalnya, ini salah satu daripada contoh. Jadi ada kumpulan tertentu yang akan melihat pada perkara ini supaya anak ini diletakkan kita letakkan di tempat yang lebih selamat dan dikajikan juga latar belakang orang-orang yang nak menjadi penjaga kepada anak-anak ni. Orang dikata orang yang layak dan sesuai dan kumpulan-kumpulan tertentu diwujudkan supaya mereka fokus kepada tugasan mereka supaya mereka dapat mengambil tindakan kepada apa yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan. Sebab sebelum ini saya katakan, sebelum ini semua bercampur. Jadi Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini telah membuat pembaharuan, membuat perubahan, menyediakan dasar lebih ketat lagi supaya kita dapat melindungi kanak-kanak ini. Garis panduan seperti tempat-tempat itu dulu kita minta supaya ada
CCTV misalnya. Sekarang ini ada juga yang tidak meletakkan CCTV, tetapi pegawai-pegawai kita akan terus pergi memeriksa tanpa mengumumkan mereka akan memeriksa. Jadi mereka lebih dapat berupaya untuk menyusun tugasan mereka dengan lebih mudah lagi berbanding dengan sebelum ini. Dan sekarang ini kita masih lagi dalam proses interview mereka yang yang berminat untuk bekerja, di mana kita untuk tahun ini sehingga tahun depan kita dibenarkan untuk rekrut 169 pegawai. Jadi ini akan menjadi penambahan kepada pegawai yang boleh menguatkuasakan undang-undang dan seterusnya, dan kita tingkatkan lagi dari segi academic qualification mereka. Lepas itu pada tahun 2024 untuk tahun 2025 kita tambah lagi dan seterusnya sehingga tahun 2026. Jadi semuanya adalah bertujuan untuk memberi keberkesanan yang lebih tinggi lagi atau more efektif kepada jabatan ini. Ya, baik, baik Datuk Seri. Demi kebaikan kanak-kanak. Baik, Datuk Seri, lepas ni kita banyak lagi yang kita nak perincikan tentang hak dan penjagaan kanak-kanak di Malaysia ni, dan kita juga akan bersama dengan dua lagi tetamu khas, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Strategik dan juga Pengarah Jabatan Pembangunan Kanak-kanak untuk membincangkan hal ini bersama-sama dengan YB Menteri. Jangan ke mana-mana, Soal Rakyat kembali selepas ini. Kalau kita nampak dari sudut awareness besarlah berkenaan dengan kanak-kanak, hak kanak-kanak dijaga kalau ada apa-apa isu. So kita nampak dia menjaga, cuma adalah beberapa perkara yang mungkin kita perlu tambah baik, terutama tentang bagaimana mereka mengetahui isu-isu terkini yang sesuai dan selari dengan Islam. Kalau kes yang terbaru ni macam yang ramai parent tertinggalkan anak dekat dalam kereta kan. Okey. Benda tu sepatutnya perlu ditekankan dari sudut contoh taska. Taska pun kena take note lah. Siapa pelajar yang tak hadir hari ni? Kenapa tak hadir? Kalau yang rasa Ustaz hadir tu kena call dengan mak ayah dia, tanya sebab. Sebab kadang-kadang parent ni yang untuk sekarang ni lepas pada PKP kita nampak kan, semua agak macam serabut tau. Sebab semua nak kena cepat, semua nak kena benda tu on the spot. So kadang-kadang manusia ni pun akan lupa. So pihak taska pun dia kena take note benda tu dan kena cakna, memang kena cakna sangat. Sebab dulu pun pernah je terjadi, macam di saya pernah je kan, adik tinggal dalam kereta. Tapi kita akan kira balik, kenapa tak cukup bila cek-cek, adalah adik dia tinggal dalam kereta. So di situ pun kena ambil maklum lah. Usaha dia bagus lah. Patutnya kena ambil lagi tindakan yang kes dera tu, kena ambil lagi tindakan yang sewajarnya lah. Hukum lebih lah untuk kita nak kena jaga kan keselamatan budak-budak sekarang. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami dalam Soal Rakyat pada minggu ini membincangkan tentang isu kanak-kanak bersama dengan tetamu kita Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri yang masih setia lagi bersama dengan kami. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Dan kita juga bersama dengan dua lagi tetamu khas istimewa yang akan memberikan sudut pandang masing-masing, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Strategik di Kementerian, iaitu Encik Chua Chun Hua. Terima kasih Doktor. Terima kasih Encik Chua kerana bersama kami. Terlajak sikit. Sebenarnya doktor di sebelah sana, Dr. Sofian Ibrahim, iaitu Pengarah Jabatan Pembangunan Kanak-kanak yang juga bersama dengan kami dalam Soal Rakyat. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat datang sekali lagi diucapkan kepada semua tetamu kita, bukan saja kerana sudi meluangkan masa tetapi juga kerana kesudian untuk memberikan input yang berguna dalam tajuk kita hari ini. Saya akan mulakan segmen ini bersama dengan TKSU dahulu, Encik Chua. Kalau boleh, kita tadi dah bincangkan bersama dengan YB Menteri Datuk Seri Nancy tentang berkenaan isu kanak-kanak yang membelenggu masyarakat Malaysia sekarang ini. Antara topik-topik penting yang menyentuh tentang kanak-kanak antaranya penderaan dan pengabaian dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam itu, mungkin Encik Chua boleh terangkan tentang apa yang kita maksudkan sebenarnya bila kita sebut hak kanak-kanak itu sendiri. Okey, terima kasih Zalia. Tadi Menteri saya dah ada sebut dah kan tentang 4 prinsip utama. Kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan dan penyertaan. Ya. So bila kita cakap tentang hak tu, dia sebenarnya tak dapat nak lari daripada akta. Ya, tadi Menteri saya pun dah ada sebut dah, kita ada akta kanak-kanak, kita ada akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, kan kita ada akta taska untuk kanak-kanak, ya. So bila kita kata akta ni sebenarnya dia memberi hak
kepada kanak-kanak itu sendiri. Ya. Jadi kita cakap tentang di Malaysia sebenarnya kita ada banyak lagi akta. Contoh bila kita kata hak, kita cakap tentang hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan. Ya, dalam akta pendidikan kita pun dah tersenarai dah hak untuk dapat kanak-kanak, dan sekiranya ada ibu bapa yang gagal untuk menghantar anak mereka ke sekolah rendah, sebenarnya mereka boleh itu adalah satu kesalahan dan boleh dikenakan hukuman tertentu. Ya. So in that sense tu, bila kita cakap tentang hak tu, akta kanak-kanak itu sendiri sebenarnya adalah punca hak utama untuk kanak-kanak. Contoh ya, kita cakap tentang kelangsungan hidup. Ya. Kanak-kanak ada hak untuk dapat hidup. Ya, itu adalah hak asasi yang kerajaan ini bagi kepada kanak-kanak di Malaysia. Ya, jadi in that sense tu, bila kita kata hak kanak-kanak, saya nak ambil contoh sebagai kelangsungan hidup ni kan. Bila kanak-kanak itu yang kita dah banyak kali cakap kata kanak ditinggalkan dalam kereta. Ya. Itu adalah satu pengabaian. Ya. Hak untuk mereka hidup tu ada, dan sekiranya mak bapak abai dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, jadi akta ini memberi satu hukuman kepada ibu bapa yang melakukan kesalahan. Baik, Encik Chua, kalau kita sebut akta-akta yang ada ini untuk melindungi kanak-kanak, apa agaknya cabaran dalam kita terus melindungi dan memperkasakan hak kanak-kanak di Malaysia ini, terutamanya bila kita tengok kes-kes yang Encik Chua sebutkan tadi tu, pengabaian, tertinggal dalam kereta sebagainya, dan penderaan antara yang makin meruncing sekarang ni, Encik Chua. Ya. Jadi bila kita cakap tentang cabaran yang kita hadapi sekarang ni, macam saya sebut tadi, di Malaysia sebenarnya bagi saya agak banggalah kan, kita ada akta khusus untuk melindungi kanak-kanak itu sendiri. Ya. Tapi sekarang ni masalah yang kita hadapi, cabaran yang kita sebut sekarang ni adalah tentang kesedaran tu. Ya. Dan bila saya kata kesedaran tu adalah kesedaran semua pihak. Ya. Kerajaan itu sendiri kan, dan kerajaan tu, bila saya kata kerajaan, I'm talking about the whole of government. Bukan saja Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita cakap tentang katakan bila melibatkan polis dan KDN, kita cakap tentang pendidikan, dia melibatkan Kementerian Pendidikan, dan bila kita cakap tentang social, definitely is Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya. So bila kita kata cabaran tu, kerajaan itu sendiri ada masalah, kita cakap tentang kesedaran tu, dan lepas tu kita cakap tentang ibu bapa sendiri kan. Mereka pun ada tanggungjawab juga, dan sekiranya mereka tidak kurang sedar tentang hak kanak-kanak itu sendiri, jadi kita akan ada masalah untuk pastikan kanak-kanak kembangkan potensi penuh mereka. Ya, so itu yang kita kata. Dan satu lagi yang saya tak nak sebut lagi adalah tentang masyarakat. Ya, masyarakat pun ada tanggungjawab. Bila mak bapak kadang-kadang mungkin kita leka. Masyarakat ada di sekitar, sama ada masyarakat melaksanakan tanggungjawab mereka, kita tak kan. Tapi nak laksanakan tanggungjawab, mereka kena ada kesedaran. So sekarang ni masalah kita adalah tentang kesedaran, dan bagaimana kita nak pertingkatkan kesedaran tu supaya kan masing-masing kerajaan, individu, keluarga dan masyarakat boleh memainkan peranan dalam melindungi kanak-kanak. Baik, Encik Chua. Saya sebenarnya tertarik untuk mendengar pendapat YB Menteri sendiri apabila Encik Chua sebutkan tentang isu tertinggal anak dalam kereta dan sebagainya. Itu sebenarnya bukanlah pengabaian 100%, tapi kadang-kadang kita terlupa, kita sibuk dengan hal urusan harian. Sebagai seorang wanita sendiri, bagaimana YB Menteri initial reaction lah apabila mendengar berita-berita seperti ini berlaku? Ya, ada yang bertanya kepada saya, apakah hukuman? Saya tidak terus pergi kepada hukuman. Kita tidak tahu apa yang berlaku. Jadi sebab itu kami menyerahkan kepada pihak yang berkuasa, terutama sekali pihak polis, akan menyiasat. Kadang-kadang kita tidak tahu dalam keadaan mana orang tu sampai ke pejabat. Mungkin dia tak biasa hantar anak dia, mungkin si isteri hantar anak, ataupun yang biasa hantar si isteri hantar, tapi suami yang datang mengambil. Jadi ini mungkin apabila pertukaran ini berlaku dari segi jadualnya, mungkin itulah yang tidak terfikir untuk meninggalkan anak itu. Dan ada juga mungkin terlalu fokus nak pergi kerja, nak siapkan tugasan ini. Jadi sebab itu sebagai seorang ibu juga, orang yang bekerja juga dan banyak tanggungjawab, saya tidak mahu terus membuat keputusan mengatakan ini satu pengabaian, kerana biarlah kes itu didengar dahulu. Sebab bagi saya, kalaulah kita saya tak nak mendahului mahkamah ya. Kalaulah berlaku seperti itu dan kita terus nak membuat keputusan itu, maka ianya mungkin satu hukuman kepada orang yang telah
hilang anak yang dia sayangi. Jadi bagi saya tak mahu. Jadi sebab itu macam Mr. Chuang tadi bukan apa, sebab itu andaian dari segi aktanya. Jadi cuma kita saya memang sering kali ditanya, apatah lagi the third case yang berlaku, lagi orang tanya, rasa ini tidak harus dihukumkah? Macam mana boleh macam tu? Anak tu kelangsungan hidup he has the right, dia ada hak untuk hidup. Tapi kita tidak mahu terus menghukum orang tu. Biarlah undang-undang mengambil kira prosedurnya dan akan mendengar seorang ibu bapa, kalau dia tak sayang ke anak dia, tak bawa hantar dia pergi, anak dia nak pergi taska. Sebab dia nak pastikan anak ini akan hidup yang baik dan mereka cari rezeki. Jadi semua ini perlu diambil kira sebagai orang yang ada ilmu pengetahuan undang-undang juga sikit, maka perkara ini bagi saya perlu disiasat dengan lebih teliti. Jadi apa yang berlaku kita tidak tahu. Maka sebab itu perlulah ada perbincangan selalu seperti ini supaya kalau ada interaktif discussion bagi kami di kementerian kami untuk kita mengingatkan sesama diri kita dan kita bincang bagaimana ini boleh berlaku. Sebab ini menjadi ingatan kepada kita dan kawan-kawan pun ingat kenapa hari ini you datang lewat ke? Oh, saya hantar anak. Jadi dia tahu anak dah pergi hantar. Kalau tak bertanya macam tu kadang-kadang dia lupa. Betul. Jadi ini satu senario yang perlu kita siasat secara terperinci. Dan orang sekeliling juga ada tanggungjawab untuk mengingatkan seperti yang YB Menteri baru umumkan beberapa hari lalu, iaitu SOP baru. SOP baru untuk urusan taska yang perlu mengingatkan ibu bapa sekiranya anak itu tidak hadir di taska. Baik, kita terus saja bersama dengan Dr. Sofian. Kita nak mendengarkan daripada Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini sendiri, khususnya kita nak mulakan tentang Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak MKBKK. Baik, apa sebenarnya peranan bagi setiap agensi di bawah jawatan kuasa kecil untuk majlis ini dan apa sebenarnya yang disumbangkan ke arah memperkasakan hak kanak-kanak di Malaysia ini? Okey, terima kasih atas soalan yang sangat penting untuk kita mengetahui tentang apa itu Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak. Sebelum tu saya nak menerangkan bagaimana wujudnya Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak ni. Sebenarnya dia dari segi punca kuasa di bawah Akta Kanak-kanak, di bawah Seksyen 3 perlu diwujudkan Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak. Itu adalah punca kuasa bagaimana wujudnya Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak. Dan dalam Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak ni agensi-agensi penting yang berperanan untuk membela nasib kanak-kanak memang ada dalam ni. Contohnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Jabatan Peguam Negara, Kementerian Sumber Manusia dan ada individu-individu yang dilantik yang mempunyai kepakaran dalam bidang kanak-kanak yang dilantik oleh Yang Berhormat Datuk Seri sendirilah. Untuk makluman, pengerusinya adalah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nancy Sukri, Menteri Pembangunan Keluarga dan Masyarakat. Jadi dalam MKBKK ni secara ringkasnya ada 5 jawatan kuasa penting yang ada dalam ni dari segi pendidikan dan advokasi, penjagaan kesihatan, pembangunan dan pendidikan, kesejahteraan sosial dan keselamatan dan penguasaan. So dalam 5 komponen jawatan kuasa kecil ini, of course lah dalam konteks pendidikan dan advokasi, peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pendidikan dalam memberikan advokasi tentang penderaan kanak-kanak, tentang mendaya upayakan supaya kanak-kanak dapat mewar-warkan ataupun meminta pertolongan dalam bila mana keadaan mereka terancam. Jawatan kuasa kecil ini memainkan peranan di mana kalau dalam konteks advokasi, kalau kita boleh lihat program-program yang telah diadakan dari segi kempen advokasi pelindungan kanak-kanak, kasih kanak-kanak yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri sendiri, yang memberikan fokus kepada bagaimana kanak-kanak memerlukan perlu tahu tentang talian kasih, contohnya nombor 1599 dan sokongan-sokongan yang perlu diberikan kepada kanak-kanak untuk mendapatkan bantuan dalam konteks inilah bila berlaku ancaman, penderaan sebagainya. Jadi di situlah platform atau jawatan kuasa yang memainkan peranan penting untuk kita memberi advokasi tentang bagaimana mendapatkan pertolongan itu secara contohlah. Dari segi penjagaan kesihatan, ini di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang difungsikan oleh KKM.
Di sini fokus tentang isu yang berkaitan tentang malnutrisi contohnya akan dibincangkan dalam platform MKBKK untuk memberikan syur cadangan nasihat kepada kerajaan untuk kita melihat kepada apakah keperluan-keperluan yang perlu dilihat dalam konteks memberikan nutrisi terbaik kepada kanak-kanak. So di platform inilah yang di peringkat tertinggi untuk kita memutuskan suatu dasar pelan tindakan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dibincangkan dalam aspek kesihatan. Dalam konteks pembangunan dan pendidikan, ada individu yang berkepakaran dilantik untuk menerajui jawatankuasa kecil ini untuk melihat kepada data-data yang kita ada. Kita ada daftar kanak-kanak contohnya. Di bawah akta kanak-kanak kita ada daftar kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. Setiap kanak-kanak yang dirujuk ke jabatan yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan di bawah Seksyen 17 Akta Kanak-kanak, data ni ada pada kita, termasuklah pesalah pelaku yang disabitkan. Dalam konteks ni, Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan ni akan melihat dan menganalisa, memberikan saranan kepada pihak kerajaan untuk kita melihat lompang-lompang yang perlu diperhalusi ataupun memberi syur terbaik untuk kita mencadangkan sesuatu program dan aktiviti yang boleh mencegah, memberikan intervensi kepada berlakunya peristiwa atau insiden penderaan kanak-kanak. Dalam konteks kesejahteraan sosial contohnya, ini ruang lingkup ni di bawah kementerian kita sendiri, jawatankuasa yang menerajuinya. Ini lebih kepada kebajikan kanak-kanak as a whole lah. Kita melihat dalam konteks kesejahteraan sosial ni secara holistik di sini. Dan dalam konteks keselamatan dan kekuasaan diterajui oleh KDN, Kementerian Dalam Negeri, di mana polis PDRM sendiri ada dalam sebagai ahli Majlis Kebangsaan bagi kanak-kanak yang memainkan peranan sangat penting dalam melihat kepada pelaku-pelaku pesalah-pesalah yang melibatkan penderaan kanak-kanak, penganiayaan kanak-kanak dan eksploitasi kanak-kanak. Jadi di sinilah Jawatankuasa Keselamatan dan Kekuasaan ini memainkan peranan mereka dalam Majlis Kebangsaan bagi kanak-kanak. Baik, Doktor, kalau boleh saya nak menyentuh lagi tentang isu penderaan kanak-kanak ini. Kalau tadi di permulaan rancangan ini, YB Menteri ada menyebutkan tentang bagaimana isu penderaan ini sebenarnya memberi kesan kepada semua orang. Bukan saja kepada kanak-kanak itu sendiri, tapi kadang-kadang ia datang daripada keluarga, kadang-kadang dari luar keluarga. Bagi kita nak dengar daripada aspek sebagai pengarah Jabatan Pembangunan Kanak-kanak sendiri. Dari segi JPKK, apa sebenarnya menjadi cabaran dalam mendepani isu ini dan bagaimana JPKK mahu menangani isu penderaan kanak-kanak yang berlaku sekarang ni? Okey, soalan ini juga sangat penting untuk kita melihat kepada aspek bagaimana kita nak mencegah supaya tidak berlaku penderaan. Berdasarkan data yang kita ada di JPKK, kebanyakan penderaan ini berlaku dalam ruang lingkup keluarga itu sendiri. So, bagaimana kita nak mencegah? Sedangkan kita berada di luar, pelindung kita tidak berada di setiap institusi keluarga itu sendiri dan tidak berada di dalam ruang lingkup komuniti yang mana berlaku penderaan. Jadi di sini aspek advokasi atau pencegahan yang perlu kita lihat di bawah Akta Kanak-kanak juga, kita ada mewujudkan pasukan pelindung kanak-kanak yang ada dalam komuniti yang melibatkan ahli masyarakat yang mana ahli-ahlinya adalah dalam komuniti itu sendiri yang boleh memainkan peranan yang dekat dengan masyarakat untuk berinteraksi, memberikan advokasi, memberikan nasihat, syur kepada mungkin community leader ataupun pemimpin tempatan untuk melihat dalam kejiranan masing-masing bahawa komponen PPKK ini sangat penting dalam masyarakat, yang dekat dengan masyarakat, yang menjadi mata dan telinga kerajaan untuk menyampaikan maklumat kepada kami, pelindung yang dilantik. Seperti yang YB Menteri sebutkan tadi jugalah, lebih kurang aspek jaga tepi kain orang. Tapi sebenarnya bukan jaga, kita nak ambil tahu tentang orang ramai ini. Jadi mungkin YB Menteri boleh terangkan sikit, bagi komen sikit tentang aspek kita, macam mana kita nak ambil tahu dan macam mana kita nak sampaikan kesedaran itu kepada semua aspek masyarakat. Salah satu daripada cara yang telah kita buat, kita baru saja merasmikan dalam beberapa 3 bulan, 4 bulan yang dahulu, kita ada create My Directory untuk komuniti setempat. Ini kita baru mula di Sepang hari itu dan insya-Allah kita akan pergi ke tempat lain. Kita mahu supaya bukan sahaja yang sekeliling kita tu, tetapi ketua-ketua masyarakat ni memainkan peranan ini supaya mereka juga mengambil tahu dan mengambil
tanggungjawab untuk memastikan perkara seperti ini diambil tindakan. Jadi sebab itu My Directory itu menunjuk apa yang perlu dibuat, di mana mereka perlu hubung, dan ini juga membantu orang kampung supaya mereka juga mendapat maklumat itu supaya mereka dapat bertindak juga. Jadi semuanya kita jaga kita lah. Masing-masing kita jaga kita, kerana untuk demi keselamatan anak-anak kita dan masyarakat kita, maka kita perlu sama-sama jaga kita sendiri. Ini yang prinsip yang kita pegang di sini. Ya, insya-Allah. Baik, itu juga yang kita nak sentuh selepas ini tentang kita jaga kita tu, macam mana persekitaran yang selamat untuk kanak-kanak itu boleh diwujudkan. Tapi itu kita akan bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, Soal Rakyat akan kembali selepas ini membincangkan isu kanak-kanak. Masih lagi bersama dengan kami dalam Soal Rakyat membincangkan isu kanak-kanak, dan kita sekarang ni di bahagian terakhir program ini di mana kita nak merangkumkan sebenarnya bersama dengan 3 tetamu khas kita pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Kita juga bersama dengan Dr. Sophian Brahim, Pengarah Jabatan Pembangunan Kanak-kanak, dan kita juga bersama dengan Encik Chua Chun Hua, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik di Kementerian. Baik, saya mulakan dengan Encik Chua dahulu. Kalau tadi kita dah bincangkan secara menyeluruh hak kanak-kanak, bagaimana kita nak melindungi kanak-kanak dan memperkasakan kanak-kanak di Malaysia ini, mungkin eloknya kalau kita mengakhiri dengan bagaimana kita nak mendapatkan satu persekitaran yang selamat untuk kanak-kanak di Malaysia ni, Cik Chua. Okey, masih Zalia. Bila kita kata kita nak wujudkan satu persekitaran tu, kan macam saya sebut tadi kita kata ada peranan daripada kerajaan, ada daripada keluarga dan ada daripada masyarakat, ya. So tadi Dr. Sophian dalam perbincangan dia dah sebut tentang majlis kebangsaan bagi kanak-kanak, yang menteri saya chair, dan dalam tu menteri saya memang ada lantik 2 kanak-kanak dalam ni jawatan kuasa itu sendiri, majlis itu sendiri. Dan apa yang saya nak katakan adalah bila kita nak wujudkan satu persekitaran yang lebih selamat untuk kanak-kanak di masa depan tu, sebenarnya apa yang kita perlukan adalah kita kena libatkan kanak-kanak itu sendiri, iaitu konsep keempat, penyertaan, ya. Kalau orang dewasa je kita kata kita nak anak-anak kita selamat, itu dari perspektif kita, tapi sekarang ni kita nak perspektif daripada kanak-kanak, dan daripada situ dalam majlis tu kita dah letakkan menteri saya dah walk the talk, ya. Kita sendiri dah lantik, dan kita sebenarnya harapkan di masa depan tu bukan saja Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat saja, tapi kementerian-kementerian lain ataupun di masa depan komersial ke, politik ke, ataupun dalam apa bidang ke, bila mereka nak buat apa keputusan berkenaan kanak-kanak tu, mereka perlu dapatkan maklum balas daripada kanak-kanak supaya kanak-kanak sendiri boleh bagi pandangan mereka, dan sekiranya pandangan mereka diambil kira, jadi saya kira kita akan lebih sensitif dengan apa yang selamat untuk mereka. Partisipasi daripada kanak-kanak sendiri itu adalah penting, ya, Cik Chua. Baik, Dr. Sophian, bagaimana dengan pandangan doktor tentang aspirasi kita menuju ke hadapan ini tentang pemerkasaan hak kanak-kanak, dan macam mana kita nak wujudkan ekosistem itu di Malaysia ni? Okey, untuk kita mewujudkan satu ekosistem yang selamat dan baik untuk kanak-kanak, pada saya kita ada sistem EDKK, sistem semakan pesalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Ini adalah sebahagian daripada daftar kanak-kanak sebenarnya. Pelaku atau pesalah yang melibatkan jenayah seksual kanak-kanak ada dalam database kita. Pihak-pihak yang ada berkepentingan, yang mana mungkin industri ke, mungkin taska operators ke, yang memerlukan untuk membuat semakan terhadap pengasuh ataupun penjaga kanak-kanak yang ada di taska untuk dibuat semakan, sama ada mereka ni selamat tak menjaga kanak-kanak. Kita ada sistem ni, dan boleh pancangkan permohonan ke PKMD kita, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah, dengan nama-nama tu kita boleh buat semakan sama ada mereka ni wujud dalam sexual offenders kita, dalam daftar pesalah kanak-kanak. Jadi ini adalah satu intervensi ataupun langkah pencegahan di pihak kerajaan, yang mana kita nak make sure supaya sesiapa yang berinteraksi terus atau berkomunikasi terus dengan kanak-kanak dalam mana-mana sektor perlu merujuk kepada kita, supaya kita nak make sure kanak-kanak ini selamat daripada ancaman-ancaman yang unnecessary lah. Jadi ini langkah awal dan langkah pencegahan yang sangat proaktif daripada pihak kerajaan untuk kita membantu sektor-sektor
yang melibatkan kanak-kanak untuk membuat semakan. Ya, insya-Allah. Baik Datuk Seri, kalau tadi kita dah buka gelanggang perbincangan ni dengan mendapat pandangan Datuk Seri tentang isu kanak-kanak di Malaysia ni, saya rasa sesuailah kalau kita tutup juga ruang bicara hari ini bersama ulasan dan komen daripada Datuk Seri. Bagaimana pandangan Datuk Seri untuk kita mewujudkan ekosistem yang selamat, persekitaran yang kondusif untuk kanak-kanak, dan mungkin juga sebagai penutup, apa harapan Datuk Seri menuju ke hadapan ni untuk semua anggota masyarakat kita, ibu bapa, keluarga memainkan peranan mereka masing-masing? Ya, terima kasih banyak. Saya teringat masa bulan kedua saya memegang jawatan ini, saya juga bercakap mengenai ekosistem. Sebab bagi saya itu bukan satu tanggungjawab satu kementerian saja. Kita tidak dapat kita tidak dapat mencapai matlamat yang kita nak capai. Kita nak wujudkan satu masyarakat yang inklusif, satu masyarakat yang harmonis. Kita bercakap mengenai perpaduan sekarang ini. Perlu ekosistem yang kita wujudkan melibatkan semua pihak. Jadi sebab itu saya jemput bersama rakan-rakan menteri saya berkolaborasi, kami bermesyuarat. Saya terlibatkan KKM, pendidikan, KBS, local government. Kita juga melibatkan perpaduan, KKDW pun kita libatkan kerana mereka ada dia punya taska, ada juga universiti. Maka kita mahu supaya adanya kolaborasi di kalangan kita, supaya kita dapat berbincang bersama bagaimana kita nak menangani masalah ini, supaya kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya. Jadi menjadi harapan saya juga adalah untuk melihat semua pihak bergabung dan berganding bahu untuk dalam menjayakan agenda pemerkasaan kanak-kanak ini, dan ianya perlu dibincang bersama dari sudut model-model kita, modul juga di sekolah, dan ini kerana agenda ini adalah tanggungjawab kita bersama, masyarakat, NGO, masyarakat kerajaan dan pihak swasta juga, dan semua di keliling kita adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melihat supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita kendaki menjadi anak yang very reasonably good dalam masyarakat kita. Kita tidak mahu anak ini kalau dia didera, maka dia akan menganggap itu satu amalan normal. Jadi kita tidak mahu mereka menjadi orang apabila mereka when they grow up dia akan ingat itu perkara biasa. Jadi kita tidak mahu. Jadi maka sebab itu semua pihak memainkan peranan untuk memastikan semua yang kita lakukan membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera, supaya kanak-kanak ini akan menjadi rakyat ataupun masyarakat yang lebih bertanggungjawab untuk diri, keluarga dan masyarakat dan seluruhnya di negara kita. InsyaAllah. Jadi ini yang kita nak capai. Terima kasih banyak kerana ruang ini bagi memberi peluang kepada kami berkongsi kepada masyarakat di luar sana. Sebab kami tidak mampu membuatnya sebagai satu kementerian, kami tidak dapat membuatnya kami saja. Jadi kita perlu melibatkan. Kami banyak terima kasih dapat PDRM banyak membantu kita. Jadi masing-masing telah membantu kita, dan kita teruskan kerjasama seperti ini untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang lebih baik dan majmuk. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih kembali kepada Datuk Seri dan juga Dr. Sofian dan Encik Chua. Sebenarnya ini adalah satu perbincangan yang saya rasa sangat berguna kerana kanak-kanak tidak akan menjadi kanak-kanak selama-lamanya. Mereka akan membesar dan menjadi penyambung kepada legasi kita di Malaysia ni sebagai rakyat Malaysia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita hari ini, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, juga bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Encik Chua Chun Hua dan Pengarah Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak Dr. Sofian Ibrahim. Terima kasih kepada anda juga kerana sudi bersama dengan kami dan setia menonton Soal Rakyat hari ini. Semoga perbincangan hari ini ada manfaatnya untuk anda. Sampai di sini saja untuk kali ini. Soal Rakyat pasti akan kembali lagi membincangkan lebih banyak isu yang menjadi perhatian. Sehingga bertemu lagi, saya Azaria Tagaya. Teruskan bersama TV3. Kita jumpa lagi di waktu yang lain. Salam hormat.